اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada DJ Fan. Alhamdulillah kita dapat menyambung kembali InsyaAllah. Selat Talaki Safinatun Najah menggunakan pakai kitab Safinatun Najah. Ya. Sebagaimana Fak sebut tadi, hari Jumaat di negeri Terengganu adalah sebagai hari ilmu. Ya, Ustaz. Jadi mudah-mudahan Selat Talaki Safinatun Najah ni termasuk dalam melengkapkan hari Jumaat sebagai hari ilmu. Ya. Yang mana insya-Allah pembicaraan dalam Selat Talaki Safinatun Najah menggunakan pakar kitab Safinatun Najah, yang mana kitab Safinatun Najah ini pembicaraan yang panjangnya adalah pembicaraan berkaitan dengan hukum hakam pekoh. Tetapi sebelum masuk kepada pembicaraan hukum hakam pekoh, dimulai dengan pembicaraan rukun Islam yang 5 perkara, rukun iman yang 6 perkara, kemudian pergi kepada makna bagi kalimat tauhid, iaitu makna bagi la ilaha illallah. Sebelum pergi kepada pembicaraan fiqh. Jadi untuk slot sekarang ni masih lagi membicarakan berkaitan dengan rukun iman yang kelima daripada 6 rukun iman. Kemudian rukun iman yang keenam mungkin panjang pembicaraan dia berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembicaraan adalah berkaitan dengan rukun iman yang kelima. Jadi kitab Safinatun Najah edisi Jawinya muka surat 2 baris bawah sekali. Dan kalau ada sidang pendengar menggunakan pakar kitab Safinatun Najah edisi Rumi itu, kena tanda sendirilah sebab saya hanya pakar edisi Jawi. Jadi edisi Jawi muka surat 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Terjemahannya, dan kelima, percaya pada hari kiamat, dan keenam, percaya pada takdir Allah Ta'ala, baiknya dan jahatnya, perkara yang baik iman dan ta'ah, perkara yang jahat kufur dan maksiat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kelima, percaya pada hari kiamat, wal yaumil akhir, percaya pada hari akhir, hari kesudahan. Yang mana pembicaraan rukun iman yang kelima bermula daripada pembicaraan persoalan barzah, pergi kepada nikmat dan azab di alam barzah, tiup sangkakala yang pertama dihancurkan langit dan bumi, kemudian senggang 40 tahun, tiup sangkakala yang kedua akan dibangkitkan sekalian manusia, jin akan dibangkitkan, kemudian akan dihalau berhimpun di mauqif ataupun mahsyar. Kemudian panjang pembicaraan mauqifnya, pergi berhimpun di mauqif di mahsyar,
pergi kepada pembicaraan syafa'atul uzma, syafaat besar milik Nabi SAW, pertolongan dengan bahawa Nabi mohon kepada Allah supaya dihisapkan akan sekalian manusia dan jin, maka Allah pun akan memulai hisap akan sekalian manusia dan jin. Kemudian segolongan daripada ummah Nabi SAW masuk syurga tanpa hisap. Mereka yang masuk syurga tanpa hisap, mereka tidak akan menerima suratan amalan, tidak dihisapkan dan tidak dimizankan. Mereka meniti titian sirat terus ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang dihisapkan akan menerima catatan amalan dan mereka sendiri akan membaca catatan amalan, kemudian akan dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan tiap-tiap helaian catatan amalan. Tapi pada masa hisap itu sendiri tak samalah kedudukan. Ada yang dihisap oleh Allah secara sir, secara perlahan. Ada dibicarakan secara jahar, secara kuat. Kalau kita buat bandingan kalau atas dunia, mahkamah terbuka, mahkamah tertutup. Begitu tau. Jadi, kalaulah kes juana, hak bawa umur, maka pembicaraannya adalah secara tertutup. Kalaulah ada dilaporkan dalam surat khabar sekalipun, maknanya tak ada didatangkan nama apa, kan gitu. Gambar pun memang tidak dibenarkan siar. Mungkin kalau siar gambar tu menjadi satu kesalahan pulaknya. Jadi ada mahkamah yang tertutup, ada mahkamah yang terbuka. Pada masa hisap di hari akhirah, ada hisap secara terang-terang, jelas, kuat. Ada hisap secara sir, perlahan. Ada hisap secara ringkas-ringkas, mudah-mudah. Ada hisap secara payah. Ni. Ketika hisap tu tak sama kedudukan. Ada yang dihisapkan secara fadli, kurniaan. Ada yang dihisapkan secara adil, secara keadilan. Jadi pada masa hisap, masa ni lah saya pergi slot yang terdahulunya berkaitan dengan dosa-dosa kita. Contohnya meninggalkan kefarduan, sembahyang, puasa, zakat contohnya. Kemudian dosa-dosa kita dengan anak Adam. Ni saat kritikanya adalah pada masa hisap. Pada masa hisap tu. Jadi saya panjang bicara berkaitan dengan macam mana kita nak berhadapan dengan hisap nanti, dalam keadaan kita ada sembahyang, puasa yang kita tinggalkan masa terdahulu, zakat yang kita tidak tunaikan pada masa terdahulu. Macam mana kita nak menghadapi hari hisap untuk lepas kita ketika dihisap, dikira, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bicara selak yang terdahulu. Tu balik kepada kalau bicara berkaitan dengan tinggal sembahyang, tinggal puasa, zakat tidak ditunaikan, kita wajib bertaubah. Maka bicara taubah dalam kitab tasawuf lah, sebab taubah adalah di antara ibadah batin, ibadah hati. Kemudian macam mana cara untuk menunaikan kembali, mengqadakkan kembali sembahyang, puasa, zakat, itu dibicarakan dalam kitab fiqh lah tunya. Itu di antara ilmu-ilmu yang wajib fardu ain ke atas seseorang yang berhadapan dengan situasi ni. Berhadapan dengan situasi pernah tinggal sembahyang, pernah tinggal puasa, pernah zakat tak bayar. Adapun kalau seseorang sudah dilatih, dididik oleh ibu bapa dengan sembahyang puasa yang lengkap, bermula daripada 7 tahun sampai umur balik 15 tahun. Kalau balik dengan umur, tak pernah pun tinggal sembahyang puasa contohnya. Maka kalau mereka tidak mengetahui macam mana untuk menunaikan kembali, itu bukan ilmu yang wajib kepada mereka lah. Sebab
Mereka tidak ada kewajipan tunaikan kembali, qada kembali. Tu kalau mereka yang alhamdulillah mereka sudah terlatih, terdidik dah dengan sembahyang puasa bermula di 7 tahun. Bila mereka balik tu kemah, kejak dah sembahyang puasa tidak pernah ditinggalkan. Kemudian saya pergi hak berkaitan dengan dosa dengan anak Adam. Dosa dengan anak Adam ini dalam kitab Minhajul Abidin dia agak panjang bicara. Yang mana dosa dengan Adam ni hak paling sukar untuk kita pelihara diri. Apabila kita melakukan dosa kesalahan kita sama kita, jalan taubahnya lebih sukar nak banding dengan taubah daripada dosa-dosa kita dengan Allah yang tidak berkait kesalahan kita sesama kita. Jadi untuk bertaubat dari dosa kita sama kita ni, dia dibina atas jalan masahah ni, mana sempit. Mana jalan untuk bertaubat, dia punya rukun taubah dosa dengan Adam jelas dalam kitab. Tetapi untuk kita menyempurnakan rukun taubah tu, dosa kena Adam ni, hak ni kita kena betul-betul lah. Kena betul-betul mujahadah. Walaupun kita betul-betul mujahadah untuk menyempurnakan rukun taubah dosa kita nak Adam, sebelum kita berhadapan pada masa hisab yang kita bicara sekarang, terkadang terhalang kita pula daripada menyempurnakan rukun taubah. Contohnya, kita wajib minta maaf. Ini cerita cara ringkas. Minta maaf. Dia kesalahan anak Adam ni dalam kitab Minhajul Abidin didatangkan 5 jenis. 5 jenis kesalahan anak Adam pada agama, pada diri, pada harta, pada maruah, pada kehormatan. Faham tak ni? Jadi saya sebut cara ringkasnya minta maaf. Terkadang kita nak minta maaf itu rukun taubah menjadi kewajipan kepada kita. Terkadang kita nak minta maaf terhalang, tak dapat nak minta maaf sebab orang yang kita ada salah tadi sudah meninggal dunia. Kita nak minta maaf tapi mereka sudah meninggal dunia. Kita nak minta maaf tetapi mereka ni tak tahulah berada di mana, sama ada masih lagi hidup ataupun sudah meninggal, kita tak tahu. Kita kena minta maaf juga. Tapi kita terhalang daripada minta maaf sebab kita sudah terputus hubungan dalam masa yang lama. Ataupun seseorang anak Adam tadi, kita ada kesalahan dengan mereka, masih lagi hidup dan mana kita tahu mereka hidup di mana, berada di mana. Tetapi kalau kita minta maaf, mengaku salah atas kesalahan yang kita lakukan kepada mereka tadi pada masa dahulu, maka mereka yang kita buat zalim kepada dia terdahulu tu, kalau kita minta maaf, dia pun tahu. Oh, kamu. Lama dah saya duk cari siapa yang zalimi saya. Siapa yang khianati saya. Siapa yang tikam sebelah belakang saya. Kamu. Maknanya kalau kita pergi minta maaf dan kita nyatakan kesalahan kita, boleh jadi mudarat yang lebih besar. Maka syarak melarang kita pula daripada minta maaf. Minta maaf tu wajib untuk menyempurnakan rukun taubah. Kita nak menyempurnakan rukun taubah minta maaf, tiba-tiba kalau minta maaf, memanglah tak sajalah kita kata. Sebab perkara yang kita zalimi dia tu, khianati dia tu memang berat sangatlah. Mana berat sangatlah, besar sangat. Memang kalau kita minta maaf dan nyatakan kesalahan kita, memang beratlah, jadi mudarat. Maka syarak melarang. Bila syarat melarang, kita hanya minta maaf tanpa nyatakan apa kesalahan. Macam minta maaf lah, dulu-dulu takut ada salah silap. Tapi kita tak nyatakan. Itu antara jalan dia lah. Tapi bila tidak nyatakan, tidak sempurna kita minta maaf. Tapi kalau kita nyatakan, bahaya, mudarat. Jadi kita minta maaf macam minta maaf hari raya tu lah. Berjumpa hari raya, saya minta maaf lah. Ada apa-apa kesalahan, gitu je lah. Kita minta maaf seumpama tu, apa-apa kesalahan, kita minta maaf tanpa nyatakan kesalahan, ya juga. Bagi kesalahan yang kita tak ingat.
Dah kita berkawan lama kan. Kita berkawan lama ni, mungkin adalah kita tersalah ambil barang ke, dan kita memang nak minta halal, nak beritahu kemudian. Lepas tu kita pun tak ingat nak minta halal, nak beritahu kemudian. Contoh. Tapi jangan buat seumpama tu benda-benda yang terdahulu. Dan kita pun memang dan kita berkawan lama-lama mesti ada sikit-sikit, tapi kita tak ingat mana-mana. Lepas tu kita minta maaf macam hari raya tu. Minta maaf secara panggil apa? Secara umum. Secara umum saja. Tak nyatakan. Tapi kalau memang kita menyedari kesalahan kita dengan seseorang anak Adam, kita tak memada minta maaf gitu. Kita kena nyatakan apa kesalahan kita. Nak nyatakanlah tu akhirnya jadi bahaya mudarat. Maka syarak tidak membenarkan. Jadi macam mana ni? Ni makna apa? Kita sudah tergantung. Tak selesai dia panggil. Jadi macam mana kita nak berhadapan di mahsyar nanti pada masa hisab? Tu kena ngaji molek lah. Dalam kitab pada membicarakan berkaitan dengan taubah daripada dosa kita dengan anak Adam. Jadi kita bicara ni sekarang ni adalah pada masa sekarang sebelum kita dihisapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita nak bicara rukun keenamnya adalah pada masa hisap dah. Lepas kiamah dah, lepas tiup sangka kali yang kedua, lepas dibangkit dah di padang mahsyar, barulah bicara bab hisab. Tapi kita bicara ni pada masa kita sekarang. Kita kena kira hisab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab akan diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah pada hari akhirah. Saya sebut terdahulunya dosa dengan anak Adam dalam bab harta. Contohnya kita hutang, sengaja kita tak bayar. Tu semua tu. Tu kena kira belaka tu. Kita berhutang, orang tolong kita. Tiba-tiba kita buat zalim, buat anayai pula. Kita sudah berkemampuan, tapi kita masih lagi tidak membayar hutang kembali. Walahal orang tolong kita tu masa kita terdesak, tersepit. Tiba-tiba orang tolong kita, kita zalimi pula dianya. Kita tak bayar pula hutang dia. Hak kata, hak tu pepatah lain dah. Melepah anjing yang tersepit tu maksud lain tau. Melepah anjing yang tersepit tu. Kita lepas tolong dia, dia gigit kita. Gitu. Dan ni kita tolong dia, bagi duit ke dia sebab dia tersepit. Lepas tu dia tak bayar pula duit kita. Kalau dia betul-betul tidak berkemampuan, kita sebagai yang memberi hutang, fanaziratun ila maisarah lah. Kita kena tunggu ketika mereka jadi berkemampuan lah. Itu wajib kita kena tunggu. Ni dok ni, dia boleh. Dia sudah berkemampuan. Yelah, berkemampuan ni tak sama. Kena faham molek ni. Berkemampuan ni ada orang yang mampu bayar, apa? Debok, stokor. Stokor, debok lalu. Pinjam 1,000, ni stokor. 1,000. Pinjam 10,000, ni stokor. 10,000. Ada yang berkemampuan seumpama tu. Ada yang dia berkemampuan tetapi kena angsuran. Wajib dia kena angsuran. Jangan tunggu dia mampu stokor. Yelah, nak tunggu mampu bayar stokor tu kadang-kadang, tak berapa nak dapat juga. Tapi kita mampu tak bayar sedikit-sedikit. Kita mampu. Wajib kita bayar sedikit. Jangan buat senyap gitu. Kita mati bila-bila masa. Nanti hutang yang kita sengaja tidak bayar, yang kita berkemampuan, walaupun kita hanya berkemampuan bayar secara angsuran sedikit-sedikit, tapi kita tidak tunaikan, kita akan bayar dengan pahala kebajikan kita di padang mahsyar. Ni kena ingat baik. Tak padang waktu tu. Atas dunia ni duit boleh cari lagi. Sampai di hari akhirah pahala ni mahal ni. Tu kena kira molek tu. Kena kira. Jangan sampai orang yang beri hutang sekali tanya, 2 kali tanya, 3 kali tanya. Akhirnya fedak kawan tu. Kawan tu tak tahu dah senyap. Dia pun lega dah. Jangan kita menzalimi
orang yang menolong kita pada masa kita kesukaran, kesempitan. Sangat-sangat, mana benda ni? Zoling lah kalau buat seumpama. Sangat-sangat khianah dia panggil. Orang tolong kita, tiba-tiba kita buat nanya pula kepada orang yang tolong kita. Lainlah kalau kita memang tak mampu sangat-sangat, akan disyafaatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan ditolong oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mereka yang betul-betul tidak kemampuan, dia azam di hati dia memang sangat-sangat nak bayar hutang, sangat-sangat nak selesai atas dunia. Tapi dia diuji oleh Allah dengan kesempitan hidup yang memang tak mampu sangatlah. Tu tidak menjadi kesalahan sebab dia bukan sengaja. Tapi yang biasa berlakunya sengaja. Tidak menunaikan hutang. Tu kena jaga, kena muhasabah, kena kira. Itu dalam persoalan harta. Tapi jadi panjanglah ni kalau bicara seumpama ni. Ini bicara bab harta yang kita pinjam. Ni kadang-kadang hok berat laginya, sanggup tipu keluarga sendiri. Sanggup tipu adik-beradik sendiri. Yang mana terkadang adik-adik itu adalah anak yatim yang kematian bapa. Tiba-tiba masa pembagian harta pusaka, contohnya ditipu oleh abang-abang hok besar di atas. Ni berlaku ni. Pada ni harta pusaka milik adik-beradik kita belaka. Termasuk adik-adik kita yang belum lagi baligh, dia panggil anak yatim. Kita sebagai abang yang besar yang sepatutnya melindungi harta milik adik yang ianya anak yatim, tiba-tiba kita sebagai abang, kita tipu harta pusaka. Ya Allah, tu macam mana di alam barzah? Macam mana di padang mahsyar? Macam mana pada masa hisab? Itu semua harta benda dunia yang sementara satu, yang memang tidak akan ada keberkatan. Yang memang tidak akan ada keberkatan. Harta yang kita dapat dengan jalan yang sangat zalim, kita tipu adik-beradik kita sendiri, anak saudara kita sendiri, yang terkadang merekanya anak yatim. Ni. Sampai terkadang perbuatan menipu harta anak yatim tu diketahui oleh anak-anak sendiri. Ayahnya dahulu tipu harta pusaka milik bapak saudara kepada anak. Anak pun tahu bapak perangai gitu, tapi tak malu bapaknya. Lepas bapak mati, harta tu wajib dikembalikan balik kepada pemilik asal. Tapi anak-anak pun teruskan pula. Sekarang ni cerita ni. Ni cerita ni ke realiti kehidupan berlaku dalam masyarakat. Dan saya biasa cerita berkaitan dengan dosa anak Adam. Contoh dalam bab hutang tadi, contoh dalam bab harta pusaka, memang ada selalu respon. Maklum balah. Makna maklum balah daripada biasanya mereka yang dizalimi, dan juga maklum balah daripada mereka yang mengetahui ada orang yang menzalimi orang lain dalam bab hutang, dalam bab harta pusaka. Memang ada respon. Jadi maknanya peringkat yang dahulu yang melakukan kezaliman, tipu harta pusaka, anak mengetahui sangat. Sebab terputus hubungan silaturahim antara bapak dia dengan adik yang dizalimi tu. Terputuslah moga adik tu nak marah kerana adik tu dizalimi. Maka anak kepada bapak ni mengetahui sangat-sangat. Yang mana terkadang anak kepada bapak ni, tak apalah pak cik, nanti apabila ayah saya meninggal, saya akan pulang balik harta milik pak cik tu. Ni hak anak ni. Tak mahu teruskan perbuatan ayah dia tu. Tapi ayah nak buat macam mana? Cerita-cerita payah dia nak dengar nasihat anak. Sebab dia pakai alasan makan garam dahulu. Faham tak? Makan garam dahulu kan nak terima nasihat daripada anak-anak ni, dikira. Sampai masa matilah bapak tu. Macam mana bapak tu di alam barzah?
Yang anak yang berjanji untuk pulang balik ni, sayang pula doh. Sayang. Sebab apa? Mahal nilai sekarang tu. Kalau kata tanah lah. Mahal tepi jalan laginya. Yang anak ni janji nak pulang balik kalau bapak dia mati. Lepas bapak dia mati, anak ni jadi sayang pula. Anak ni meneruskan perbuatan zalim bapak dia. Yang bapak dalam alam barzah tu macam mana, yang anak tu nanti sampai dalam alam barzah akan menerima nasib yang sama dengan bapak dia sebab dia meneruskan perbuatan zalim. Ni kena muhasabah, kena buat kiraan molek. Kadang-kadang yang melakukan pekerjaan seumpama ini, zahirnya sembahyang tak tinggal. Sembahyang bang lah kata cakap tu kok. Sembahyang bang. Tapi macam mana tergamuk buat zoling seumpama tu, dia sembahyang bang. Tu kena nilai balik. Sembahyang dengan ilmu ke sembahyang adah? Sebab kalau sembahyang dengan ilmu, sembahyang yang diterima oleh Allah, sudah dinyatakan dalam Al-Quranul Karim, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ayat ni kita maklum. Pasti sembahyang akan mencegah dari fahsyat dan munkar. Ini kekuatan sembahyang yang sebenar, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sembahyang 5 waktu, terkadang berjemaah 5 waktu, tapi tidak mencegah diri kita bersembahyang dari fahsyat dan munkar. Kita kena nilai balik sembahyang kita macam mana. Kita sembahyang tu akidah kita comel kedok. Kita sembahyang tu pekos sembahyang comel kedok. Kita sembahyang tu hati ikhlas kedok. Ni kena nilai situ. Sembahyang yang diterima oleh Allah pastilah akan ada kekuatan untuk meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni. Jadi tajuk kitanya bicara bab hisab. Jadi saya sebelum ni pun beberapa slot sebelum ni pun panjanglah bicara sekarang sebelum kita menghadapi pada masa hisab. Sebab kalau dosa-dosa anak Adam seumpama ni, kita akan bayar dengan pahala kebajikan kita yang tak seberapa. Habis pahala kebajikan kita, masa lagi banyak dosa kita anak Adam. Anak Adam yang kita ada kesalahan laginya, dosanya akan dipindahkan kepada catatan dosa orang yang menzalimi, yang pahala sudah habis. Macam mana? Pahala licin dah. Dosa ditambah pula dengan dosa yang dizalimi tu. Pada masa mizan nanti, pada masa timbang nanti, pada masa mizan nanti, pada masa timbang nanti, congeklah sebelah kejahatan. Jawapannya di mana tempatnya? Neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wal-iyazabillah. Ni kena kira molek ni. Kemudian ada yang bertanya tu, macam mana kalau adik-beradik halau abang dia, anak bini dia keluar kampung dan dipindah macam-macam. Waktu tu kena tengok situasi lah macam mana. Tengok situasi yang macam berat mana. Ustaz ujian. Bukan soalan tu agak umum. Apa di situasi, kenapa dihalau. Tu adalah, tu tak boleh nak jawab lah. Cuma kalau atas jalan zalim, kita maklumlah dosa dengan anak Adam tu saja. Jadi soalan amir kulai tu, soalan tu agak umum. Adik-beradik halau abang dia, soalan dalam FB ni. Dan anak bini dia keluar dari kampung. Dan difitnah macam-macam. Halau keluar kampung tu kenapa? Wallahualam lah. Kalau atas jalan kezaliman, kita maklumlah. Cuma kita nak itu tak boleh lah sebab perkara ni perkara agak umum. Yelah ada situasi juga kalau memudaratkan, ada jugalah tindakan-tindakan yang agak keras. Lepas tu difitnah macam-macam. Kalau betul fitnah, masyaAllah, itu dosa anak Adam. Kalau mengumpat pun besar dah dosanya. Kalau mengfitnah pula, tu semua dosa dengan anak Adam lelaki. Kita hidup bermasyarakat. Ni masih lagi bicara bab sesama kita lah anak Adam ni. Kita hidup bermasyarakat. Kita bukan hidup seorang diri. Dalam kebun-kebun ke. Bukan. Kita ada kebun. Kita hidup di situ. Tidak. Kita hidup dalam masyarakat. Kita ada jiran tetangga.
Kemudian kita bekerja. Kita ada kawan sekerja. Ini semua termasuk hubungan kita sama kita yang wajib kita pelihara. Kita hidup dalam masyarakat. Mana ini kawasan rumah kita. Ini kawasan rumah dia. Mana apa ni? Ada batasan-batasan. Ada batasan dia. Faham tak ni? Kita tak boleh semudah-mudah mencerobohi kawasan mereka. Sebab tu kita nak pergi rumah orang kan. Kita beri salam. Mana kita diizinkan masuk, kita masuk. Begitulah. Kehidupan ni dia ada batasan dia. Jadi bila hidup bermasyarakat berjiran ni, kena jagalah. Jangan kita menyakiti jiran kita. Menyakiti jiran, itu semua akan berhadapan di mahsyar. Janganlah pula kita sapu sapa. Tu jiran sebelah tak ada, dia pun dia masuk dalam pagar sebelah rumah. Jangan. Tambahan pula sekarang ni jangan main. CCTV. Ada apa CCTV di share dalam Facebook. Siaplah sekarang ni. Sekarang ni Fak dan sedang berdengar apa perkara pun. Bawa kereta ke apa pun kena cermat sekarang ni. Sebab apa? Ada CCTV belaka. Bukti. CCTV belaka. Mai duk potong line apa? Line kecemasan. Siaplah kitanya. Tengok nombor pula kenal. Malulah kita. Sekarang ni jangan. Jadi CCTV ada. Kita pergi buang sampah ni rumah jiran kita, jangan. Begitu juga kalau kita ada belaan. Kita bela ayam, bela itik, bela kucing. Ni belaan. Tu sangat-sangat kita kena jaga. Bila kita bela, pandai bela. Kalau kita bela anak, ada kediaman. Rumah. Kita bela binatang, ada kediaman. Ada dipanggil rebang. Ada rumah dia lah. Ada rebang. Panggil rebang tak? Ayam ke itik ke. Kalau kucing panggil rebang juga. Sarang. Sangka. 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 Jadi Saya kalau sangka tahu, burung pun sangka juga. Kalau burung sangka. Kalau kucing sangka. Tapi kalau ayam rebang. Gitulah. Maknanya bila kita yang bela, kena ada rebang. Jangan kita jadikan tanah orang, rumah orang sebagai rebang belaan kita. Jangan. Itu semua mahsyar belaka. Ayam contohnya, berok di halaman rumah orang. Macam nak kira? Awak wajib kena pergi basuh. Dan memang begitu hukum dia. Dan kena minta maaf. Minta maaf lah makcik, ayam saya ni tak sedar terlepas. Ni, hak terlepas. Bukan hak lepas ni. Bukan hak lepas, ingat baik. Terlepas pula bukan setakat berok di halaman rumah orang. Dia naik atas atap kereta. Fak payahlah Fak. Macam mana? Kalau kereta tu pula, kereta baru pula. Naik atas atap kereta ni bukan kucing, ayam. Kalau kucing ni setakat kotor kereta orang tu pun salah dah. Kotor kereta orang tu salah dah. Walaupun tak kucing kan dia kaki dia kuku dia sembunyi kan. Dia tak jadi calo kat kucing. Tak dah. Tapi kalau ayam macam mana? Kalaulah tuan kereta pergi jerkah pula ayam tu. Tu kok. Macam apa? Calo balo ke apa? Faham? Faham? Calo balo lah maknanya. Macam mana tuang ayam? Wajib minta maaf dan wajib ganti rugi tu. Macam nak buat tu? Ganti rugi. Wajib tu. Ini kalau tuang ayam yang ada akhirah. Yang ada ingat akhirah. Kalau tuang ayam ni tak ingat akhirah, dia ingat ke atas dunia saja hidup, mati jadi senyap begitu, okey je lah. Tapi kita bicara ni kadang-kadang semayang puasa tak tinggal. Jadi macam mana seumpama tu? Ni. Ini semua berkaitan dengan hubungan kita sesama anak Adam. Ada ni. Ni kalau bicara memang apa? Realistik apa panggil, Memang apa benda yang berlaku dalam masyarakat. Berlaku dalam masyarakat. Hak yang tidak bertanggungjawab seumpama ni. Bila berjumpa, wi salam tegur. Dia macam sama, dia menzalimi.
Jumpa, wisalam tegur. Lepas tu menzalimi. Ni apa menyakit apa seumpama ni. Itu bicara hak bela ayam, bela itik. Macam mana kalau bela lembu? Bela lembu pula. Kita langgar pula. Bukan hak terlanggar satu hal dah. Lembu dia tu berok merata-rata. Makan tanaman orang merata-rata. Hak ni bukan Melaka lah ni. Lembu tu tak ada hukum. Lembu. Mana ada hukum. Tapi tuan lembu ada hukum. Tuan lembu jangan buat macam lembu. Pada ni. Tuan lembu jangan buat macam lembu. Sebab apa? Kita ada hari akhirah. Tahi lembu tu akan merosokkan, mengkarakkan kereta orang lain. Macam mana nak kira? Ni bicara. Ini bicara dosa pahala ni. Kita bicara bab hisab, kita akan bicara bab dosa dan pahala. Begitu jugalah tadi kita kata kita hidup bermasyarakat, kita ada rakan sekerja. Masa kita bekerja sangat-sangat mustahak. Kita jaga tangan kita, jaga lidah kita daripada menyakiti saudara kawan-kawan sekerja kita. Jaga lidah, jaga tangan. Lidah jangan mengumpat. Lidah jangan mentohmoh. Lidah jangan memfitnah. Tangan pun sama. Jangan kita menzalimi sesama kita. Ni sesama rakan sekerja. Kemudian kita bekerja pula contohnya berhadapan dengan panggil apa? Pelanggan apa? Kan dia berhadapan kalau kerja pejabat berhadapan dengan pelanggan. Kalau kerja hospital berhadapan dengan pesakit. Itu semua anak Adam. Yang mana kita sebagai pekerja dengan pelanggan, kita wajib jaga hukum hakam. Pelihara lidah, pelihara tangan daripada kita menzalimi mana-mana pelanggan yang berurusan dengan kita. Kita kerja di hospital, kita kena jaga hukum hakam dengan pesakit yang kita ditugaskan untuk jaga dia, untuk rawat dia. Ni kalau kita jaga molek-molek sini, Fak dan sidang pendengar, kita boleh pahala wajib, pahala besar pada masa kita bekerja. Sebab kita sentiasa jaga ni. Ni kita rasa geram ni. Pelanggan ni nampak tak cerdik mana ni. Pesakit ni nampak banyak korenok ni. Kita sabar, kita boleh pahala besar, pahala wajib. Kita tak boleh nak tahan sabar dah, kita berundur, minta kawan kita lah pula kawal. Contohnya. Apa ni kita jaga, siapa jaga? Ni kita ingat akhirah. Besar mana pahala yang akan kita dapat. Tapi kalau kita mudah-mudah menyakiti pelanggan kita, menyakiti orang yang kita bertanggungjawab jaga, itu semua dosa dengan Adam. Kita akan berhadapan di mahsyar pada masa hisab, akan dibayar dengan pahala kebajikan kita. Bila pahala kebajikan kita sudah habis, maka dosa anak Adam yang kita ada kesalahan tadi akan diletakkan dosa itu kepada catatan dosa kesalahan diri kita. Apabila masa mizan, masa timbang, maka beratlah sebelah kejahatan, maka akan dibalas dengan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bicara berkaitan dengan hisab. Kira bab-bab macam mana dosa-dosa kita dengan Allah, dosa-dosa kita hubungan sesama kita. Selepas selesai hisab, pergi pula kepada bicara mizan. Lepas hisab, pergi kepada bicara mizan, akan ditimbang amalan. Ditimbang amalan selepas hisab. Ingat baik, ditimbang amalan selepas hisab. Apabila timbang amalan, ni faman sakulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika allazi nakhasiru anfusahum. Orang yang berat timbangan, maka mereka orang berjaya. Orang yang ringan timbangan, mereka lah orang yang merugikan akan diri mereka sendiri. Jadi insya-Allah di slot akan datang, saya akan bicara pula berkaitan dengan mizan. Sebab bicara berkaitan dengan haud, bicara berkaitan dengan titian sirat, bicara berkaitan dengan syurga dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih
saya ucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Wan Jaafar. Kita harapkan Ustaz diberikan kesihatan yang berpanjangan kerana minggu hadapan hari Jumaat jam 6 petang, insya-Allah lah menghampiri jam 7 malam, kita nak menyambung lagi perbincangan dan juga perbicaraan kita guna pakai kitab Safinatun Najat dalam program Talaki Safinatun Najat. Terima kasih untuk anda semua yang dengarkan kami melalui frekuensi ataupun melalui aplikasi terbaru kami Speed Plus yang ada di ruangan Facebook. Terima kasih nak ucapkan kepada Amir Kulai, kepada Fauziah Abdullah, kepada Cik Zaitun Abu Bakar, Rohani Abdullah, Sufi Osman, Samsul Afindi, ramai lagi lah yang ada di Facebook ini, terutama sekali yang setiap minggu bersama dengan kita, Puan Mariam Muhammad, yang sudi bersama dengan kita pada petang ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi bin Jaafar dapat kita sama-sama amalkan. Yang terlepas jangan risau kerana ulangannya ada di ruangan Facebook Manis FM. Mungkin sekarang ini anda sedang memandu dan balik nanti nak ikuti secara penuhnya kerana sambil memandu tu mungkin dah habis separuh, ada 5 minit saja dengar. Kita simpan ulangannya di Facebook Manis FM. Jadi sama-sama kita doakan agar kita diberikan kesihatan yang panjangan supaya kita dapat untuk melakukan amal-amal ibadah yang terbaik untuk kehidupan kita. Kita tutup dengan doa penutup daripada Al-Fadil Ustaz Wan Junaidi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.